Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضله أو نضله أو نزله أو نزله أو نظلمه أو نظلمه أو نجهله أو يجهل علينا عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. بسم الله وبالله توكلنا على الله لا حول wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati dan dikasihi oleh Allah. InsyaAllah malam ni kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Al-Halal wal Haram fil Islam di Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullahu ta'ala. Dan kita masih lagi dalam perbincangan berkaitan dengan hubungan suami dan isteri, yang mana kita membicarakan soal halal dan haram berhubung kait antara suami dan isteri ataupun di dalam perkahwinan. Dan juga dalam pertemuan kita yang lalu, kalau tuan-tuan masih ingat, kita sudah pun sedikit membicarakan hal yang berkaitan dengan nusyuz dan bersengketa. yakni apabila rumah tangga itu telah diwujud ataupun telah dibina antara suami dan isteri, maka berlakulah satu persengketaan antara suami dan isteri. Maka apakah yang perlu dilakukan? Ataupun seandainya berlaku nusyuz ataupun darhaka berlaku di sebelah pihak isteri, maka apakah ada garisan yang telah digariskan oleh agama, yakni apa yang boleh kita lakukan dan apakah yang tidak boleh kita lakukan, dan apakah panduan dalam agama kita untuk kita lakukan bila berhadapan dengan masalah yang telah kita sebutkan tadi. Kerana seorang laki-laki adalah ketua rumah tangga, kemudian maka seorang isteri tidak diperkenankan menentang suami dan lari dari kekuasaan suami, hal yang mana akan merosak persekutuan dan akan menggoncangkan bahtera rumah tangga, bahkan mungkin akan menenggelamkan selama rumah tangga itu tidak ada pengemudinya. Dan kalau seorang suami menjumpai, ini kita bahaskan, dan kalau seorang suami menjumpai isterinya ada tanda-tanda nusyuz atau ada tanda-tanda darhaka dan menentangnya, maka dia harus berusaha mengadakan islah dengan sekuat tenaga dia. Jadi bila mana suami melihat isterinya telah melakukan nusyuz, ada alamat ataupun ada tanda-tanda nusyuz ataupun darhaka isteri dia, maka si suami tadi, Islam kata hendaklah dia mencari jalan untuk mengadakan islah ataupun mendatangkan kebaikan kepada isteri dia, ataupun usaha supaya isterinya itu kembali taat dan patuh ataupun meninggalkan kederhakaan tersebut. Apa yang diawali, apakah yang perlu dilakukan? Diawali dengan kata-kata yang baik, nasihat yang mengesan dan bimbingan yang bijaksana. Jadi yang pertama, langkah yang pertama suami perlu lakukan kepada isteri yang nusyuz adalah nasihat dan juga nasihat. Kalau cara ini tidak lagi berguna, cara yang pertama tidak berkesan, maka boleh ia tinggalkan di dalam tempat tidur sebagai suatu usaha agar kewanitaannya itu dapat diajak berbicara. Kiranya dengan demikian dia akan sedar dan kejernihan akan kembali. Jadi kata beliau, berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya yang pertama kita nasihat. Kan Allah sebut dalam Quran, macam mana ayat dia?
apabila kamu melihat isteri kamu yang nusyus. Macam mana ayat dia dalam surah An-Nisa, saya tengok ayat dia macam tu kata Allah. Jadi yang fa'izuhunna, yang pertama kata Allah fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Kata Allah Subhanahu wa taala yang pertama hendaklah fa'izuhunna, bagi nasihat kepada isteri dia. Jadi tak boleh awal-awal kita marah, apa yang disebutkan dalam agama nasihat dia dengan baik. Fa'izuhunna, maka apabila tidak berkesan dengan cara yang pertama, nasihat pun tak berikan kesan. Contohnya si isteri keluar rumah tanpa keperluan dan tanpa izin daripada suami. Suami balik tengok isterinya tak ada keperluan dan tanpa minta izin daripada suami dia, maka isteri tu nusyus. Maka suami pun nasihat, kan awak tak boleh buat macam ni. Awak kan nak keluar pun kurang-kurang bagi tahulah kat saya. Kalau pun tak telefon, WhatsApp bagi tahu awak pergi mana. Sekurang-kurangnya saya tahu awak tu kalau tak ada kat rumah pergi mana, contohnya, kan? Ataupun apa-apa benda-benda yang berbentuk kederhakaan dengan suami. Maka kalau seandainya dengan nasihat yang baik itu tidak memberikan kesan, maka apakah yang perlu kita buat? Kata Allah Subhanahu wa taala yang kedua, wahjuruhunna fil madaji', dan yang kedua adalah meninggalkan tempat tidurnya. Maknanya memisahkan seketika antara suami dan isteri, supaya dengan cara itu isteri dia boleh sedar bahawa perbuatan dan sikap dan akhlaknya itu telah menyinggung perasaan suami dia. Kemudian kalau ini dan itu tidak lagi berguna, maka dicuba dengan disadarkan dengan tangan, tetapi harus dijauhi pukulan yang berbahaya dan juga pukulan di wajah ataupun muka. Jadi dengan cara yang kedua, pisahkan tempat tidur. Jadi maksud pisahkan tempat tidur, kita asingkan tidur tempat kita dengan isteri kita. Isteri kita tidur dekat bilik yang pertama, kita tidur bilik lain, berasingan dengan isteri kita. Kalau tak berkesan juga, mungkin kita tidur di rumah ayah kita, kita tidur di rumah mak kita. Kita pisahkan supaya bila kita berjarak ataupun berjauhan dengan pasangan itu, mungkin dia boleh sedar dengan cara itu. Tapi kalau tak berkesan, dengan nasihat pun isteri tak berubah, suami dia pun tidur bilik asing, tidur kat rumah kawan, tidur kat rumah yang lain, tidur kat rumah mak ayah dia pun, dia tak hirau, dia tak kisah, kan? Dia buat masih lagi dengan akhlak ataupun sikap yang tak eloknya itu. Maka dalam agama, apa yang perlu kita buat? Wadribuhunna, hendaklah kamu pukul mereka. Dan pukulan yang dibenarkan pula bagaimana? Walaupun wadribuhunna itu dibolehkan pukul, bukan Allah perintah pukul, kan? Maksudnya dengan nasihat, lepas nasihat hendaklah kamu pisahkan tempat tidur, tak berkesan juga hendaklah kamu pukul. Pukul itu walaupun dibolehkan, dia benda yang boleh, tetapi sebagian ulama memilih kalau boleh jangan pukul. Dia hanya boleh, tapi yang terbaiknya seorang suami itu apa yang perlu dia buat? Sabar dengan isterinya. Kalau boleh jangan sampai naik tangan dan jangan sampai memukul isterinya. Dan walaupun dibolehkan pukul, pukul itu bukan belasah. Belasah lain. Kalau pukul belasah, pukul dia, ambil kayu rotan dia, sepak dia, lempang dia, itu jauh sekali lah daripada yang dibenarkan dalam agama. Jadi pukulan yang dibenarkan itu adalah pukulan yang tidak mencederakan, pukulan yang tidak menyakitkan, satu. Dan yang kedua, pukulan di tempat-tempat yang dibolehkan. Maksudnya kalau pukulan yang tak dibolehkan, contoh di wajahnya, di tempat-tempat yang sensitif, itu tak boleh, kan? Yang dibolehkan pukul di tangan ke ataupun di kaki, walaupun dibolehkan pukul di tempat-tempat tersebut, tetapi pukulan itu bukan pukul nak balas dendam, pukul marah, pukul dengan kuat sampai berbirat, sampai naik lebam, sampai luka dan sebagainya. Itu pukulan yang tidak dibolehkan. Baik, kemudian kata Nabi SAW, laulal qisasu yaumal qiyamati la auja'tuka bihadzal siwak. Andai kata tidak ada qisas, yakni pembalasan kelak di hari kiamat, nescaya akan kusakiti kamu dengan kayu ini, dengan kayu siwak. Jadi kalau nak pukul bukan dengan rotan, kita ambil pen, kita pukul dia. Bukan pukul supaya dia sakit, tak, pukul untuk menyedarkan yang dalam hati itu,
yang mungkin keras dengan nasihat tak makan, dengan memisahkan tempat tidur pun tak makan, maka pukulan itu semoga hatinya itu terpukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan tadi itu, dan akhirnya dia boleh berubah. Tapi kalau kita tengok suami pukul isteri sampai lebam-lebam, sampai kan yang terbaru sampai anak, sampai macam ni meninggal ke, sampai yang anak dalam macam itulah kan, terbarukan viral kisah seorang isteri yang dipukul oleh suami dia sampai anak dalam kandungan meninggal ke, ataupun sampai mencederakan. Bukan hanya dia isteri yang cedera, bahkan anak yang dalam kandungan itu juga terkesan dengan kuat dan sakitnya pukulan suami. Maka itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam walaupun boleh pukul yang macam mana? Pukul yang tidak menyakitkan, pukul yang tidak memberikan kesan maksud kesan luaran, luka dan sebagainya, dan juga menjauhi pukulan-pukulan atau menyentuh di tempat-tempat yang tidak dibolehkan seperti wajah dan juga di kemaluan. Itu tempat-tempat yang tidak boleh dipukul. Tetapi Nabi sendiri tidak menyukai laki-laki yang suka memukul isterinya. Beliau bersabda sebagai berikut, ala ma yadribu ahadukum imra'atahu darbal 'abdi wa la'allahu an yujami'aha fi akhiril yaumi. Mengapa salah seorang di antara kamu suka memukul istrinya seperti memukul seorang hamba, padahal barangkali ia akan menyetubuhi istrinya di hari yang lain. Jadi maknanya Nabi SAW ni tak gemar kalau seorang suami itu memukul isteri. Yang kita sebutkan tadi, walaupun boleh pukul, tetapi kebanyakan ulama memilih lebih baik jangan pukul lah, kan? Kalau nak yang terbaik, maka jangan pukul. Pukul boleh, tetapi yang terbaik jangan dipukul. Seperti yang mungkin pernah kita sebutkan bahawa tidak semua benda yang boleh itu elok kita buat. Dia beza antara boleh dan elok. Macam makanan-makanan yang tak baik untuk kesihatan, dia boleh makan tak? Saya tak sebutlah jenis-jenis makanan tu, tapi tuan-tuan boleh bayangkan ada makanan-makanan yang untuk anak-anak tak elok. Mungkin akan datang, dia akan makanan yang tak elok lah, tak perlulah kita sebut apa jenis makanan tu. Makanan yang makan tu dia tak elok untuk kesihatan kita. Dia boleh makan tak? Halal dia makan, dia bukan haram selagi mana tak ada benda-benda yang haram, tak ada khinzir, tak ada babi, dan juga tak ada benda yang memabukkan dalam makanan itu, boleh dimakan. Tetapi elok ataupun tak, dia beza antara boleh dan juga elok. Tuan-tuan keluar pakai kasut sebelah lain, sebelah kasut sarung, sebelah selipar Jepun contohnya, kan? Boleh tak boleh? Tak haram pun, tak berdosa pun. Ada tak dalil mengatakan berdosa dan masuk neraka seseorang yang pakai selipar sebelah dan kasut sebelah? Tak ada macam tu. Tetapi elok tak? Tak elok, kan? Begitu juga seorang laki-laki sembahyang, dia tak pakai baju, asal dia tutup aurat, pakai kain pelekat atas pusat, kemudian dilabuhkan sampai bawah lutut, kan? Tutup aurat tak? Tutup aurat. Sah tak sembahyang? Selagi aurat dia tutup, sembahyang dia sah. Tapi elok tak elok macam tu? Tak elok. Jadi tidak semua benda yang harus itu elok kita lakukan. Jadi kalau seandainya tidak elok, maka lebih baik kita tinggalkan, walaupun benda itu tidak berdosa pun kalau kita buat. Itu juga masalah memukul isteri yang nusyus, walaupun dibolehkan. Saya ulang balik, yang boleh macam mana? Boleh pukulan yang tidak mencederakan. Yang keduanya, boleh memukul ataupun menjauhi tempat-tempat yang tidak dibolehkan. Walaupun boleh pukul, tetapi dalam Islam lebih baik jangan pukul. Dia juga apa yang disebut oleh Nabi SAW tadi itu. Jadi lebih baik jangan pukul. Cumanya panduan dari agama macam mana? Boleh tak boleh? Yang pertama, nasihat isteri yang nusyus. Pesan dia, awak kan abang dah pesan, kan kawan awak yang ni, awak jangan benarkan, jangan bagi datang rumah kita. Abang tak suka kalau datang rumah kita, sebab kalau dia datang ni habis semua orang habis dia gosipnya di rumah kita. Abang tak nak datang rumah kita, kan? Nasihat besok dibawa lagi, lusa dibawa lagi, minggu depan dibawa lagi. Nasihat tak makan nasihat. Maka apa panduan agama lepas buat macam tu? Maka pisahkan tempat tidur. Tak berkesan juga, boleh pukul tak? Ambil pen kita pukul dia macam tu. Boleh tak boleh? Boleh dalam agama, tak berdosa dan kata haram. Bahkan dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cumanya memukul ini terbaiknya hendaklah kita jauhkan. Kalau nak pukul boleh, tetapi lebih baik kita tinggalkan.
Terhadap orang yang suka memukul isterinya ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajiduna ulaika khiyarakum. Kata Nabi SAW, tidak kamu jumpai mereka itu sebagai orang yang baik di antara kamu. Jadi kalau suami yang ini pukul isteri ini, memang Nabi SAW pun tak berkenan. Dalam sabda Nabi yang mengatakan orang-orang baik di antara kamu tidak akan memukul, ini menunjukkan bahawa secara garis besar memukul itu dibenarkan dengan tujuan demi mendidik. Jika suami melihat ada sesuatu yang tidak disukai yang diharuskan isterinya harus taat, tetapi jika dirasa cukup dengan ancaman adalah lebih baik. Contohnya, kalaulah suami kita, contohnya sebagai suami, kalau kita yakin isteri kita ni, kalau seandainya kita ugut dia lebih berkesan, maka lebih baik kita ugut dia daripada ugut. Maksudnya bukanlah ugut yang membahayakan dia, tidak. Contohnya, kalau macam ni awak punya perangai, kan, kita abang cadang ataupun rancangan abang nak bawa awak pergi umrah tu, nampak gaya tak boleh pergi, kita sebut macam tu. Malah kita yakin kalau kita buat cara begitu, isteri akan berubah. Lebih baik kita buat cara itu daripada kita memukul dia. Maknanya, kalau boleh cari jalan, sampai tak ada jalan melainkan dengan pukul, baru kita boleh pukul. Selagi mana ada jalan yang boleh kita lalu, yang kita boleh gunakan untuk merubah dan mendidik isteri, maka gunakan cara itu terlebih dahulu sebelum kita pergi kepada memukul. Baik. Kemudian Imam An-Nasa'i meriwayatkan dalam bab ini dari Aisyah radhiyallahu anha sebagai berikut: ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan lahu wala khadiman qat wala daraba bi yadihi syai'an qat illa fi sabilillah au tantahiku hurumatillah fayantaqimu lillah. Rasulullah tidak pernah memukul isteri maupun khadamnya sama sekali, dan beliau sama sekali tidak pernah memukul dengan tangannya sendiri, melainkan dalam peperangan fi sabilillah atau kerana larangan-larangan Allah yang dilanggar, maka beliau menghukum kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jauhi daripada memukul isteri. Kita masuk kepada fasal yang seterusnya. Hanya di sini diperkenankan cerai. Habis, katalah suami isteri dah berkahwin, kan? Kemudian dah belah hidup berumah tangga dah 10 tahun, dah 15 tahun, dah 20 tahun, berlakulah persengketaan ataupun isterinya nusyuz. Maka apa yang perlu dibuat? Seperti yang kita sebutkan tadi. Maka seandainya tak berkesan, tak boleh juga, kan? Isterinya masih keras kepala, masih keras hati dia, dia tak nak berubah, bahkan menyakitkan hati suami, maka kalau seandainya dibiarkan keadaan berterusan seperti itu, maka mungkin akan bertambah parah, kan? Mungkin suami sampai tak tahan sampai satu peringkat dia pukul isteri dengan teruk, dia belasah, akan dibunuh isteri dan sebagainya. Maka Islam menyediakan satu jalan. Apa jalannya? At-talaq, iaitu jalan menceraikan pasangan tersebut. Kalaulah suami tak ada jalan yang lain dah untuk mendidik isterinya yang nusyuz supaya isteri ni berubah jadi isteri yang soleh, tak ada jalan dah, kan? Kalau dikekal sebagai suami isteri, mungkin hati ni makin parah, makin sakit. Mungkin lama-lama dia akan jadi lagi teruk, kan? Suami nanti mungkin sampai peringkat dia boleh bunuh isteri, sampai peringkat macam tu umpamanya. Maka Islam menyediakan satu jalan yang dinamakan sebagai talak, iaitu cerai. Di sini yakni sesudah tidak semampunya lagi seluruh usaha dan cara, maka di saat itu seorang suami diperkenankan memasuki jalan terakhir yang dibenarkan oleh Islam sebagai satu usaha memenuhi panggilan kenyataan dan menyambut panggilan darurat, serta jalan untuk memecahkan problem yang tidak dapat diatasi kecuali dengan berpisah. Cara ini yang disebutkan sebagai talak. Islam sekalipun memperkenankan memasuki jalan ini, yakni talak, tetapi membencinya, tidak menyunatkan dan tidak menganggap satu hal yang baik. Bahkan sabda Nabi SAW, abghadul halali ila Allah at-talaq, perbuatan halal yang teramat dibenci oleh Allah ialah talak.
Jadi walaupun suami boleh ceraikan isteri dia, tak ada jalan dah untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang ada, kan? Tak ada jalan dah. Suami dan ada isteri, awak tak boleh macam tu, awak tak boleh macam ni, awak kena pakai tudung, tak nak juga, awak jangan kawan orang macam tu, nanti dia akan jadi tak elok pada awak dan anak-anak akan terkesan dengan akhlak awak, nanti bla 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 bla. Tak kesan juga, tak ada jalan yang lain, kan? Menambah marah suami kepada isteri, maka dibenarkan talak. Dan kata Nabi SAW, abghadul halal ilallah at-talaq, perbuatan halal yang teramat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ialah talak. Maknanya walaupun talak, kan Nabi sebut abghadul halal, benda yang halal. Talak halal tak halal, suami nak menceraikan isteri, halal tak halal, boleh, mana tak berdosa pun. Tetapi benda itu adalah benda yang dibenci oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala tak suka. Dan kena faham bahawa dalam hal ini yang dibenci oleh Allah seandainya suami menceraikan isterinya tanpa sebab. Tapi kalaulah ada sebab, sebabnya kalaulah dia kekal sebagai suami isteri, kan, isterinya nusus lagi, memang isteri tu kadang-kadang dia memang cari pasal macam tu, dia nak supaya suami dia panas hati dan akhir suami menceraikan dia. Kadang-kadang ada isteri macam tu, tapi dia tak bagi tahu pun, dia tak minta pun suami ni ceraikan dia, tapi perangai dan akhlak ada sebagian macam tu, kan? Jadi kalau seandainya ada sebab, suami ni kalau tak ceraikan isteri dia, kalau kekal sebumbung, kalau kekal suami isteri, maka akan mafsadah ataupun kerosakan ataupun masalah makin banyak dan makin besar. Maka pada waktu itu afdal talak ataupun tidak afdal, ataupun lebih utama diceraikan isterinya daripada dibiarkan. Baik, apakah tidak Nabi sebut bahawa benda yang dibenci oleh Allah itu tolak? Benar, kalau tidak ada alasan yang munasabah. Tapi kalau ada alasan yang munasabah, kalau tak cerai isteri dia, lagi masalah, banyak berlaku masalah, maka diceraikan isterinya pada ketika itu lebih baik daripada tidak diceraikan. Cuma yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, abghadul halali ilallah at-talaq, perkara halal yang dibenci oleh Allah itu talak, maksudnya adalah kalau seandainya suami menceraikan isterinya tanpa sebab yang munasabah. Begitu juga sebaliknya. Apakah isteri selama-lamanya tidak boleh minta cerai daripada suami? Berdasarkan dengan hadis Nabi SAW sebut bahawa isteri yang minta cerai daripada suami tidak bau syurga. Kan ada hadis yang Nabi sebut bahawa perempuan ataupun isteri yang meminta cerai daripada suami dia adalah tergolong dalam golongan munafik. Jadi apakah selama-lamanya isteri dia tak ada hak untuk minta cerai daripada suami dia? Contoh, suami ni pukul dia, suami tak bagi nafkah kepada dia, kan, suami dah lah tak mampu, kan, tak bagi nafkah yang cukup kepada dia dan juga anak-anak, pergi menikah yang lain pula, kan, lepas menikah yang lain bertambah beban dia, nak fikir bayar rumah lagi, nak fikir bayar kendaraan anak-anak sekolah, jadi dia yang kena fikir, kan. Kemudian lepas dah kahwin dua, kahwin pula yang ketiga, bertambah lagi beban dia. Suami langsung tak hantar duit kepada isteri dia, isteri yang pertama. Maka apakah isteri ni tak ada jalan? Apakah isteri ni tak boleh minta cerai daripada suami dia kalaulah masalah itu datang daripada suami dia? Apakah selama-lamanya kalau isteri itu minta cerai maka dia tidak akan bau syurga? Maka apakah isteri itu selama-lamanya kalau dia minta cerai dia tergolong dalam golongan munafik? Tidak. Jadi yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, wanita yang minta cerai daripada suaminya dan dia tidak akan bau syurga itu kalau seandainya isteri itu minta cerai tanpa alasan yang munasabah. Kenapa minta cerai? Kerana ada hari itu isteri dia hadir satu program perjumpaan kawan-kawan sekolah lama. Dia panggil apa? Reunion. Jumpa kawan-kawan sekolah yang lama, kan. Kemudian bila berkumpul-kumpul tu jumpalah dengan balak lama dia. Kan, jumpa bahawa lama dia. Kebetulan balak tu pula dah. Kemudian kebetulan balak tu pula duda, kan. Jadi tiba-tiba timbullah perasaan cinta antara mereka berdua. Walhal yang perempuan ini isteri orang. Kemudian si isteri tu balik,
Tak pasal-pasal suami terkejut, isteri minta cerai. Jadi itulah yang dimaksud oleh Nabi SAW, wanita yang tidak bau syurga. Sebab apa? Sebab kenapa kamu minta cerai? Sebab dia berkenan dekat balak lama dia, dekat lelaki yang lain. Dia nak menikah dua tak boleh. Orang perempuan boleh tak menikah dua? Tak boleh. Maka dia minta cerai daripada suami dia. Perempuan inilah yang disebut oleh Nabi SAW tergolong dalam golongan munafik, ataupun mereka yang tidak akan bau syurga. Tapi kalau seandainya suaminya tak solat, kan, suaminya buat benda-benda yang haram lah, bila sampai bulan Ramadan tak puasa, kan, bekerja memang penat tapi tak puasa. Isteri pesan, abang puasa, wajib puasa, abang solat, abang sembahyang, dia tak sembahyang. Jadi isteri ni dia takut dan bimbang, dia khawatir dengan adanya suami yang tak solat, dia akan berikan kesan tak kepada anak-anak dia? Akan berikan kesan. Nak mendidik anak, abang kena solat, adik kena solat, kakak kena solat. Jadi kalau ayah tak solat, senang tak mak ayah ni nak didik anak, mak ni nak didik anak? Payah. Jadi mak kata, jadi anak dia kata, abah tak sembahyang boleh je. Kan? Jadi besar sebenarnya kesan kalau seorang suami ataupun seorang ayah ataupun ibu itu tidak solat, ataupun kesan yang sangat besar kepada anak-anak kalau mak dan ayah itu buat benda yang haram. Kan? Mak tak pakai tudung umpamanya, si ayah pesan kakak keluar kena pakai tudung, tak boleh, haram, berdosa tau, dedahkan aurat orang tengok. Kakak dah besar dah, kakak bukan kecil, adik tak apalah kecil lagi. Cik pula, mak okey je, tak ada masalah pun. Jadi senang tak si ayah ni nak didik anak dia? Payah. Jadi sebab itu bila isteri ada suami yang begitu, suami yang tidak taat dengan perintah Allah, suami yang tak solat, suami yang tak puasa, kakak dah umur 7 tahun, kakak dah umur 10 tahun, kakak kena puasa tau, abah okey je makan, abah tak puasa pun. Jadi si isteri ni dia takut pembesaran anak ini jauh daripada agama. Dia takut anak ni bila besar ni terbiasa nak buat benda-benda yang haram. Dia takut anak ni besar nanti dia tak kisah nak meninggalkan benda-benda yang Allah fardukan. Maka pada waktu itu si isteri boleh ataupun tidak minta cerai daripada suami dia? Boleh, kan? Dia minta cerai suami, dia minta suami diceraikan dia sebab dia tengok maslahat kepada anak-anak dia, kan? Dia kisah anak dia ada 5 orang, kan, macam mana kalau anak-anaknya tak dapat dididik dengan baik disebabkan ada ayah yang begitu, maka Islam membenarkan. Maka apakah wanita dan isteri seperti itu tidak akan bau syurga? Dia tidak termasuk dalam golongan itu. Yang disebut oleh Nabi SAW, wanita yang tak baik yang minta cerai daripada suaminya itu adalah wanita yang minta cerai tanpa alasan yang munasabah. Tapi kalau ada alasan, suami tak bagi nafkah, apalagi suami, ataupun kadang-kadang mungkin isteri mungkin waktu itu masa dia menikah dia suka dengan suami dia, tapi lama-lama dia jadi benci dengan suami dia. Pasal apa? Dia mula kenal suami dia jenis ialah dia tak boleh duduk di samping suami dia. Kalau dia kekal sebagai isteri kepada laki-laki ni, dia akan derhaka dengan suami dia. Contoh, suami suka kentut lah, contoh lah, minta maaf saya sebutkan, kentut bukan selalu kentut, bahkan busuk pula kentut dia, contoh, kan, bau badan yang sangat busuk, contohnya, kan, saya bagi contoh kalau keadaan itu berlaku, suami dia lah jenis malas mandi, ketiak dah masam, dia dorang pula malah pakai, contoh, sampai peringkat macam tu. Maka isteri kalau kekal sebagai isteri, dia akan jadi derhaka kepada suami dia. Maka boleh ataupun tidak untuk diminta cerai daripada suami dia? Boleh. Bahkan pernah berlaku di zaman Nabi SAW, kan, seorang perempuan isteri kepada Sabit bin Qais, kan, dia minta cerai. Dia tanya Nabi sebab dia sebab suami dia tak handsome. Sebab apa? Sebab kalau dia kekal sebagai isteri, jadi takut dia derhaka dengan suami dia. Takut dia suami yang jom kita pergi Tesco, kita beli barang, isteri tak nak pasal segan orang tengok suami dia tak handsome, dah lah hitam pendek pula tu, rambut kerinting pula, contoh, dia tak nak, dia jadi derhaka dengan suami dia. Kalau dia kekal sebagai isteri kepada laki-laki itu, dia akan derhaka kepada suami. Maka pada waktu itu dibolehkan ataupun tidak? Dibolehkan untuk minta cerai, kan. Ini pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Jadi menunjukkan bahawa kalau seandainya suami menceraikan isterinya tanpa alasan yang munasabah, benda itu Allah tak berkenan.
Tapi kalau ada alasan yang munasabah, Allah boleh tak? Boleh. Dia tak termasuk dalam yang disebut oleh Nabi abghadul halali ilallah at-talaq. Itu tidak termasuk kalau tidak ada alasan yang munasabah. Tapi kalau alasan yang munasabah, maka dia tak ada masalah, dia boleh talak isteri dia, kan? Begitu juga dengan sebaliknya tadi tu, isteri boleh minta cerai tak dengan suami dia. Kalau tidak ada alasan yang munasabah, maka dia seburuk-buruk wanita, dia adalah wanita yang tak baik dalam agama. Tapi kalau seandainya ada alasan, dia kalau kekal sebagai isteri, dia jadi akan derhaka dengan suami dia, akan tak dengar cakap suami dia, dia takkan respect suami dia, sebagai contoh, kan? Ataupun kerana dia bimbang masalah pendidikan anak-anak ni terganggu dengan adanya suami yang tidak solat dan sebagainya, ataupun suami yang tak berikan nafkah dan sebagainya, atau suami yang penagih dadah, kan? Dia tak bekerja, bahkan dia pau pula duit isteri dia, kan? Jadi pada waktu itu si isteri dibolehkan, kan? Dia tidak termasuk dalam larangan ataupun dalam bentuk ancaman yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Islam, itu agama. Dan sebaik-baiknya hendaklah pasangan itu sabar selagi mana boleh sabar. Di hadis yang Nabi sebut abghadul halali ilallah at-talaq itu menunjukkan bahawa Nabi minta kalau boleh cari jalan yang lain sebelum kita talak. Maksudnya kalau dah tak ada jalan yang lain, buntu dah, kalau tak cerai dia jadi masalah lagi besar, talaklah. Tapi kalau seandainya boleh sabar lagi, kan, boleh sabar, boleh nasihat, buatlah cara macam mana pun. Saya ada satu kes lah, dulu saya ikut juga kes tu. Seorang suami isteri selalu dia kata macam-macam kat suami dia. Saya tak sebutlah nama dia, kan. Saya terbaca, saya kadang follow, saya baca jugalah, kita nak tahu kan isu-isu yang berlaku dalam masyarakat ni, kan. Jadi si isteri ni dia seorang peguam, kan, dia seorang peguam. Dia selalu mengatakan suami dia belasan, dia bukan dia kata depan-depan, kan, ke depan-depan orang lain tak tahu, okey, tapi ni dia boh dalam Facebook, orang tahu bahawa. Jadi kadang-kadang tu suami tu tak jawab, dan kadang-kadang orang tahu pun bahawa suami tak macam tu pun, tapi isteri tu, kan, isteri tu mulutnya lancang. Kemudian dia suka nak fitnah, tak fitnah tu saya tak tahulah, tapi dia selalu sangat sebut buruk suami dia, kan? Selalu sangat sebut keburukan suami dia, sebut bla 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 bla. Tapi yang saya tengok yang mana suami ni sabar, kan? Yang saya respect dengan suami tu, walaupun isteri entam suami ni macam bukan suami dah. Dia kita kata dia pukul kau-kau punya lah, dia belasah kau-kau suami dia dalam Facebook, kan? Tapi si suami masih memuji isteri dia. Itu yang luar biasa tu. Suami tak balas balik, dia tak kecam balik isteri dia, tapi dia puji isteri dia, kata macam ni, saya tak ingat lah, dah 2 tahun 3 tahun dah saya dah dulu saya follow juga, saya baca suami dia post, isterinya post, kan. Tapi yang tertarik bagaimana sabar suami dia, kan. Dia tetap puji isteri dia, kata isteri syurga lah, dia kata isteri yang solehah lah. Walaupun isteri kata macam-macam kat suami dia, tapi suami punya respon macam mana, kan. Dia kata ini isteri yang baik, yang masak untuk dia lah, yang basuh baju, kemudian setrika baju untuk dia. Jadi walaupun macam tu, tapi si suami ni, kan, dia tetap sabar, dia sabar. Hari ni saya tak tahu, dah jarang dah dengar post-post daripada isteri yang kecam suami dia tu. Jadi mana macam tu, mana kalau seandainya selagi boleh kita sabar-sabar, kan. Kenapa? Kerana perpisahan ataupun talak itu dia akan memberikan kesan kepada orang lain, kepada anak-anak umpamanya, kan. Bayangkan kalau anak itu mak ayah dia dah berpisah, kan. Biasanya kalau mak ayah ni berpisah, anak dia tak sama dengan anak orang lain, sebabnya dia kurang perhatian dan kasih sayang seperti mana anak-anak orang lain, kan. Mungkin emosi dia tak sama dengan orang lain. Orang lain ada ayah hantar ke sekolah, kan, orang lain bersekolah peluk mak ayah dia, tapi si anak ni mungkin dia tengok kenapa dia tak dapat macam orang lain. Jadi emosi itu terganggu pada anak-anak, kesian. Maka sebab itu Islam panduan dia, kalau boleh jangan cerai, kalau boleh ada jalan yang lain, gunalah cara yang lain. Sakit hati ni memang sakit hati dah, memang sakit sangat hati, tapi suami kalau boleh gunalah cara yang lain, ya. Benci kat isteri sampai nak talak isteri dia, berhenti start motor, keluarlah, pilah kedai mamak, melepaklah sampai subuh pun tak ada masalah. Yang penting jangan sampai lafazkan aku ceraikan kamu dengan cerai, dengan talak satu bla bla bla. Kalau boleh jangan sampai macam tu. Walaupun sakit hati besar mana pun dengan isteri, kena fikir
kesan dia kepada anak-anak kita. Dia tu anak-anak kita. Berbeza kalau yang tak ada anak, okey lagi lah. Kalau pasangan yang tak ada anak, masalah isteri dia ceraikan, okey lagi lah kan, pasal dia kesan hanya pada isteri. Tapi ni anak-anak bayang tengok kan, anak-anak besok macam mana nak berhadapan dengan kawan-kawan, nak berhadapan dengan pembesaran dia, itu terganggu kan, kesian kepada anak-anak yang tak tahu apa-apa. Maka sebab itu Islam dia sarankan, kalaupun boleh talak, elakkan, kunci mulut tu daripada melafazkan talak kepada isteri. Sebab kalau sudah lafazkan talak, walaupun talak satu, boleh rujuk, tapi bukan mudah pasangan itu nak kembali balik kan. Yang talak, yang rujuk tu hanya berapa peratus saja yang boleh rujuk. Tapi kebanyakan bila walaupun talak satu, dia akan berkekalan tempoh itu sampai habis iddah, akhirnya mereka tak boleh rujuk, melainkan perlu kahwin balik. Jadi nak kahwin balik itu bukan mudah kan. Jadi kesian kepada anak-anak yang membesar tanpa ayah di sisi ataupun tanpa mak di sisi. Walaupun kadang-kadang boleh jumpa, tapi kesian kita tengok banyak kan, di kalangan orang-orang yang dekat dengan kita, kawan-kawan kita yang berlaku macam tu, kita sangat bersimpati dengan anak-anak tersebut, kerana mereka tidak dapat seperti mana yang anak kita dapat ataupun anak orang lain dapat. Cuma panduan daripada agama macam mana talak itu boleh, kalau boleh jangan talak. Minta cerai itu boleh, tapi kalau boleh jangan minta cerai. Kalaupun sampai peringkat boleh isteri itu pasal suami tak solat kan, contohnya, dia boleh minta cerai, tapi sabar itu lebih baik. Nasihat demi nasihat demi nasihat, doa, minta kepada Allah. Kalau tak boleh, memang tak boleh juga dah. Tak boleh tidur malam sampai anxiety isteri ni, contohnya kan, sampai stres isteri sampai nak gila dah, cerai, minta cerai lah pada waktu itu. Tapi kalau boleh sabar. Sebab apa? Dia akan memberikan kesan kepada orang-orang yang lain. Jadi saya kira isyak pun kita dah masuk. Jadi saya kira cukuplah sekadar itu dulu untuk perkongsian kita pada malam ni. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedah untuk kita bersama, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi